Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi semua kepada ini atas apa, tak tahu. Sekejap, sekejap eh. Tuan Ahmad tak mengajar ni, Ahmad. Cik Ahmad, Ya. tak mengajar ni? Tak mula lagi. Tak mula lagi. Cuti lupa saja. Cuti sekolah dah sekarang kan. Lepas raya Lupa. baru mula, lepas raya. Raya eh. Raya dulu. Raya keluar apa tu? Prepare bahan-bahan dulu. Seminggu kan cuti kan? Betul-betul seminggu. On. Zai mana tu keluar? Terbaru. PKP kan terbaru Zai tu. Haji, hari ni siapa hari ni Haji? Macam cari siapa punya ni? Assalamualaikum. Salam. Yes, sebenarnya hari ni kita tak ada letak nama sesiapa pun. Oh, okey. Tapi tak apalah. Okey. Kita mungkin Share baju tu. kalau nak sharing juga. Dah Al-Fatihah tadi ya? Dah. Okay. Bolehlah kalau nak sambung pukul berinteraksi ni saya volunteer lah untuk sambung. Atau kita je nak sharing je? Mana-mana boleh. Sharing boleh. Ni kan. Sebab kalau ikutkan sini last hari tu hari Jumaat itu Kak Anom kan share buku berinteraksi ni. Okey, sampai page 187. So sekarang ni next page 188 lah. 88. Okey. Lewat sikit tadi pergi hantar anak pergi kerja kejap. Okay. Kalau page 88 ni sebelum ni last hari tu Kak Nom share dia cakap apa ni hargai setiap minit kita. So dekat situ dia bercerita tentang menghargai masa lah. Menghargai masa, so maknanya setiap minit tu sangat penting lah bagi kita orang-orang yang membuat sale ni. Jadi setiap tugas yang lakukan kita kena buat dengan cepat. Kemana kita ni ada tabiat untuk bersegera. Maknanya tidak bertangguh-tangguh kerja lah. Kerja dengan cepat, dengan tangkas, bergerak dengan pantas. Kalau sampai office tu dia kat jangan nak tunggu kopi siap baru nak start kerja. Jadilah pekerja yang rajin, paling rajin di pejabat. So macam itulah. Jadi muka surat 188 ni pun dia kesinambungan dari situlah. Okay, waktu rehat dapat jadikan kita kaya, dia kata. So jangan mensia-siakan waktu rehat. Jadi dekat sini pun lebih kepada pengurusan masa lah. Okay. Terlalu banyak berehat. Okay, macam lunch hour tu kita terlalu panjang kan, berleka-leka, berbual-bual dengan rakan yang mungkin aktiviti tu tak produktif lah. Sebab dia cakap kalau dalam sehari mungkin lunch hour kita tu let's say katakan rehat 20 minit sehari kan. Mungkin sehari kita ada 2 kali time rehat. Mungkin sehari kita rehat 40 minit macam tu. So dalam seminggu ada 200 minit. Dan kemudian dalam 50 minggu bekerja mungkin dalam 10,000 minit. Jadi bersamaan dengan 166 jam ataupun sebulan waktu bekerja. Jadi waktu tu kalau digunakan dengan produktif sebenarnya boleh meningkatkan kita punya production lah. Jadi dia cadangkan supaya kita gunakan waktu makan tengah hari kita tu dengan sebaik mungkin lah. Okay. Biasanya 1 jam sehari tu kalau
sehari 1 jam kita berehat tu, kita 50 minggu bekerja, kita ada 250 jam. Lebih kurang 6 minggu bekerja sebenarnya. Jadi kalau kita cantum-cantum waktu rehat tu sebenarnya, kita banyak masa lah dekat situ. Jadi maksud dia sini lebih kepada pengurusan masa lah. Sebab saya pun kadang dari segi pengurusan masa ni sangat fail lah. Memang susah kita nak mengontrol kita punya sifat-sifat dalam diri kita tu kan. Tapi kalau kita dah biasa mengamalkan benda tu, insyaAllah dia akan jadi habit lah. Habit. Selain daripada pengurusan masa ni, dia berkait lagi satu, dia tekankan di sini ialah berkenaan dengan pendidikan sepanjang hayat. So dia galakkan kita untuk sentiasa join training-training berkala lah, secara berkala. Cari seminar-seminar, sebab untuk training ni kita ada macam-macam. Even di agensi kita sendiri pun kita ada training. Selain tu kita boleh join juga training-training yang diadakan oleh company. Takawul Ikhlas pun banyak training-training yang bagus untuk kita join. So selain untuk dapat CPD awal, kita dapat banyak pengetahuan dekat situ. Hari raya ni bila tu lah. Raya lusa bang. Dah keluar cari apa ni, ayam ke? Okey, sebab dalam setiap seminar tu dia pasti ada sesuatu yang kita boleh belajar dari situ. Mungkin dalam kita join 2 jam, 4 jam ataupun 1 hari punya seminar, mungkin tak semua apa yang kita belajar, apa yang ada tu kita boleh guna semuanya. Ataupun mungkin kita tak guna pada waktu sekarang, tapi di masa depan mungkin perkara tu kita boleh gunakan semula kan. Jadi amat pentinglah kepada kita untuk pergi seminar-seminar dan belajar sesuatu. Sebab kita di Infak ni pun kan, Tuan Afian pun galakkan kita untuk belajar. Sebab training ni ada macam-macam, ada yang berbayar, ada yang percuma. So kita cuba cari campur-campur lah. Mungkin ada yang berbayar, mungkin kita pergi yang percuma. Sebab setiap tu pasti akan ada sesuatu untuk kita belajar. Kalau tak banyak pun sikit. Ataupun mungkin ada training yang kita dah pergi sebelum ni, tak salah untuk kita pergi lagi. Pergi 2, 3, 4 kali pun tak apa. Sebabnya setiap kali kita hadir di seminar tu, kita pasti akan dapat sesuatu. Mungkin kali pertama kita pergi, kita dapat benda yang ini. Mungkin kali kedua, kita dapat benda yang lain pula. Mungkin pada seminar pertama kita tak fokus pada benda tu kan. Mungkin seminar kedua, kali ketiga kita pergi seminar yang sama, kita akan sentiasa akan dapat sesuatu. Sebabnya biasanya seminar-seminar ni dia bukan mana orang-orang yang membuat training seminar tu, dia orang maksudnya dia dah terlatih, dia dah mengkaji perkara itu, dah ada pengalaman dalam bidang-bidang tersebut lah. Even contohnya sebelum ni kita ada pergi seminar, kita buat yang online tu, apa tu, closing melalui WhatsApp kan. So walaupun nampak simple, so at least kita ada belajar something kat situ untuk kita gunakan. Walaupun tak semua, at least kita akan dapat idea. At least minda kita akan terbuka kan daripada seminar-seminar yang kita hadiri itu. Okay. Itu dari segi pendidikan sepanjang hayat lah. Ini benda ni memang kita tekankan untuk kita sentiasa belajar. Next dikatakan ini ialah tingkatkan peluang kita. Okey, ini benda ni pun biasa juga kita dengar. Orang yang berjaya biasanya melakukan perkara-perkara yang akan membawa mereka ke arah kejayaan lah. Sebaliknya orang yang gagal pula melakukan perkara yang sebaliknya. Jadi orang ada ungkapan kata-kata yang kita mungkin pernah dengar,
orang yang berjaya dia melakukan perkara yang orang gagal tak buat. Macam tu kan? Betul ke? Orang berjaya dia melakukan perkara yang orang gagal tidak lakukan. Jadi dekat situlah bila kita selalu join seminar-seminar jualan ni kan, kita akan dapat banyak pengetahuan lah untuk mencapai cita-cita kita sebutlah, walaupun kita tak dapat gunakan dengan serta-merta, tapi banyak idea-idea yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan kejayaan kita. Sebab itu kalau tengok orang-orang yang jual profesional ni, dari kalangan especially yang 10% ke atas tu, dia memang selalu join seminar-seminar. Sebab dia buat perbandingan ni, jurujual yang berpendapatan rendah duduk bersantai di pejabat, sedangkan mereka selalu mengeluh tak cukup duit lah, susah nak buat bisnes lah. Tapi jurujual yang cemerlang ni pula menghabiskan masa dengan menghadiri seminar-seminar untuk belajar menambahkan jualan dan meningkatkan pendapatan. Okey, jadi kat situ penting jugalah benda ni. Okey. So ada dua benda lah yang kita bincangkan pagi ni, iaitu pengurusan masa dan juga meningkatkan pengetahuan kita. So kita kena ada sistem lah, sistem. Memang kadang-kadang dari sistem ni memang kadang-kadang agak bercelaru lah. Kan? Walaupun kita cuba untuk tu, kadang-kadang kita tetap gagal untuk mengikut apa yang kita sendiri rancangkan. Mungkin apa benda tu dia memerlukan masa yang lama, kena belajar dan kena fokus dan kena jangan setiap kali kita gagal tu kita tak boleh putus asa lah. So maknanya kita plan balik, cuba buat lagi, plan lagi, cuba buat lagi, gagal, plan lagi, cuba buat lagi. So memang orang buat sale ni dia tidak boleh mudah merasa berputus asa lah. Okey. Mungkin ada siapa nak share berkenaan dengan pengurusan masa dan juga meningkatkan pengetahuan. Ji. Ya. Yang terakhir, ayat yang terakhir tadi kan. Ayat yang mana tu? Dia kata kita tidak boleh berputus asa kan. Ya, betul. Satunya tidak boleh berputus asa dengan kegagalan. Nombor dua, tidak boleh berbangga dengan kejayaan lah. Maksudnya kan. Tak boleh cepat selesa. Cepat puas hati lah, cepat puas hati. Cepat merasa complacent, merasa duduk di dalam comfort zone lah. Orang selalu cakap comfort zone kan. Sedangkan sebenarnya kejayaan kita ni tak besar mana pun kan. So kita dah merasa sangat selesa. Kita dah merasa sangat selesa lah. Maknanya kita belum sepatutnya untuk merasa berpuas hati lagi dengan kejayaan kita tu sebenarnya. Sebab kita tengok orang lain dia boleh pergi lebih tinggi lagi. Itu yang berbahaya sebenarnya. Sebab itu ada ungkapan katakan the biggest enemy of your future success is your past success. Macam itulah kekurangnya kalau bahasa orang kampung saya. So, musuh utama kepada kejayaan kita di masa depan ialah kejayaan yang lalu. So bila dah meraih sesuatu yang lepas tu kita jadi berpuas hati dan merasa complacent. Sedangkan tak besar mana pun kejayaan kita tu dan belum patut kita untuk merasa complacent lah. Ataupun ada sindrom, bos saya cakap dulu, premature complacent syndrome dia cakap. Bila dia tengok anak-anak buah dia ni merasa complacent sangat kan. Sedangkan patutnya belum boleh complacent lagi. Itu dia cakap premature complacent syndrome.
Okey. Itulah lebih kurang sedikit apa ni sharing saya lah pagi ini untuk buku Brain Trace ini, sebabnya kami di pihak logistik pun tak letak nama sesiapa, jadi saya volunteer lah untuk sharing pagi ni. Okey, semalam ada yang close case saya tengok. Tuan Mazlan share lah sikit. Subuh tadi. Subuh tadi baru submit, baru sign tu. Dahsyat dia punya closing kan. Power. Okay. Lepas bagi salam. Terus bagi salam, terus submit. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Macam yang Tuan Ajian cerita tadi lah kan. Agak tidak berputus asa sebab daripada prospek gempur, daripada prospek Facebook tu agak banyak sebenarnya masuk tapi nak close tak boleh. Open case boleh, nak close tu tak boleh kan. Jadi tidak berputus asa lagi lah. Tidak berputus asa. Jadi yang cost Facebook memang tinggi lah. Kalau yang baru ni, yang baru cas tu 400 lebih. 400 campur dengan grup gempur cost sharing tu lagi tinggi lah kan. Tapi sebab itu saja pilihan yang ada sekarang ni. Dah tak ada dah yang style-style dulu. So agak susah pun kena jalan jugalah. Jadi alhamdulillah lah akhir-akhir ni dia membuahkan hasil. Jadi yang semalam tu saya jumpa dia dah 2-3 hari. Tapi dia banyak bertanya. Bila dia banyak bertanya, kita pun rasa confident, kita layan dia lah. Layan dia. Sampai semalam dia kata dia setuju. Bila dia dah setuju tu, saya share dengan dia apa maklumat yang saya perlukan lah. Lepas tu, lepas dia bagi maklumat saya isi, saya akan buat video lah. Video ni saya rakam dekat dekat iPad kan. Saya rakam, saya tunjuk lah gambar IC dia, form tu semua saya tunjuk dan saya minta dia check balik. Bila dia check tu, dia lahirkan rasa yakin yang tinggi lah. Sebab kita ajar dia IC tu kena palang apa. Sebab apa ramai orang tertanya kan, mungkin orang lain yang dah close, yang biasa close dengan online ni macam Aswak contoh dia dah biasa. Macam saya ni masih tercari-cari apakah cara untuk nak yakinkan prospek sebab dia tak kenal kita kan. Scammer pun ramai. Jadi saya terpaksa buat macam itulah supaya dia nampak lebih jelas form yang kita isi. Tak tahulah orang lain buat macam tu tak. Jadi bila saya hantar tu, pagi tadi lah baru dia tengok dia ada komen sikit, dia kata nama isteri dia kena jarakkan, kenapa umur isteri dia tua setahun. Lepas tu dia tanya kenapa pekerjaan dia jadi lain. Jadi lain ni saya cerita kat dia lah. Sebab di dalam Smart, kalau kita tak jumpa yang paling yang tepat, yang paling hampir tu pun dah okey lah. Okey. Tu lah. So berjaya submit lah. Dengan yang semalam saya submit yang berapa? Yang saya cerita tu lah. Yang ada perubahan bayaran tahunan. Okey, itu saja. So yang pagi tadi ni berapa FIC? Oh ni biasa je RM100. RM100, RM1,200 lah. Yang ni dia ambil seat forward pada yang Tuan Afi yang punya iklan lah, yang RM99 tu. Okay. Jadi kalau yang produk ni, kita tak payah tukar dia kan. Kita tanya dia dah ada ambil polisi apa ke, dia kata belum. Belum, kita tanya income dia apa semua, kita dah boleh cerita secara direct lah. Kalau yang hibah ganda ni, kita kena banyak tanya dia dan kita kena tukar fikiran dia daripada hibah ganda kepada income protection. Ataupun hibah couple pun kena tukar juga kan. Yang income protection ni memang straightforward lah. Sebab kalau dia nak ubah pun mungkin dia nak ubah amount tu jadi 200,000 ke itu je lah kan kalau dia nak ubah. Betul. Dia ubah amount lah kan, ikut bajet dia lah. Bajet betul. Okay. Okay, terima kasih Tuan Mazlan. Kita support Tuan Mazlan. 1, 2, 3. We love you, we support you, we trust you, we support you. Okay, thank you. Alhamdulillah. Tuan Firdaus pun besar close case malam. Sampai 2,000 lebih ACE.
Kes apa tu? Tuan Firdaus. Okay. Firdaus Ibrahim. Pagi. Salam. Okay. Kes ni first kali saya dapat daripada Facebook saya ni. Okay, tapi plan hibah couple. Lama dah dalam bulan 2 punya prospek. Tapi saya call untuk ajak appointment. Sebab saya WhatsApp, saya apa memang dia tak reply, mungkin busy. Jadi bersetujulah appointment. Prospek ni pun memang jauh lah, duduk kat Puncak Alam. Saya pun kata, saya pun tak, maknanya tak adalah kita ada apa, rasa confirm nak close. Sebab saya pergi memang just nak sharing sahaja. Sebab at least biar dia faham lah kan. Sebab dia prospek ni pernah ambil Raful, tapi dia dah sebelum ni tak cerita lah. Sebab dia memang tak reply langsung saya punya WhatsApp. Tapi niat saya memang just nak sharing je lah. Tak ada niat nak close lah. Macam tu. Tapi Alhamdulillah lah. Saya cerita-cerita kat dia, cerita dekat suami dia. Memang dia nak ambil lah. Memang dia memang sebenarnya memang nak ambil. Cuma dia tak jumpa plan yang dia rasa yakin nak ambil. Sebab sebelum ni pun dia ada ambil plan juga. Tapi plan yang sebelum ni, dia ambil plan apa saya tak tahu. Tapi lama dah dengan takaful ikhlas. Tapi ada investment lah dia kata. IST kot. Dia kata pelaburan tu banyak lah maksudnya. Tapi coverage dia rendah lah. So si isteri ni dia risau lah. Dia risau. Sebab suami saja bekerja. So dia macam mencari satu plan hibah lah. Yang orang kata ada coverage yang tinggi lah. Maksudnya, tapi dia dah berumur lah. So saya ada bagi beberapa option lah. Saya bagi ikhlas dariku. Untuk bagi juga hibah couple. Lepas tu antara dua tu dia more kepada hibah couple lah. Sebab yang dariku ni agak tinggi sikit lah. Sebab umur dah tinggi, dah berumur kan. Lepas tu dia pun ada mencari juga medical card. So saya buka banyak quotation malam tu. Dalam 5-6 quotation jugalah untuk dia. Sebab dia nak tengok sekali dengan medical card. Sebab dia ni kerja swasta. So dia kedai BSP mungkin akan habis lah. Maksudnya lepas habis pencen tu dia dah tak ada medical card daripada company lah. So dia fikir baik dia ambil sekarang, dia ambil lambat. Satu dia mungkin ada penyakit, saya cakap kat dia. Satu lagi mungkin dah mahal lah kan nanti kan, dah berumur kan. So dia pun tengah berfikir-fikir jugalah untuk ambil untuk ambil medical card lah. Cumanya semalam dia nak berfikir lagi, tapi saya cakap lah kat dia, biasanya macam ayah nak close sale lah kan. Dia cakap kat dia daripada tuan orang kata berfikir benda yang panjang kan, benda yang long term lagi. So baik tuan fikir apa yang tuan perlukan dulu sekarang. Dia cakap macam tu lah kat dia. Okay, sekarang ni memang dia memang fokus pada hibah dahulu lah. Dia cakap saya memang perlukan sebenarnya hibah ni yang first kali lah. Sebab sekarang ni saya medical card memang ada lah dia kata. So kalau tak memang dia nak fikir dululah. Saya cakap macam tu, Alhamdulillah lah dia terbuka hati untuk ambil hibah dahulu. So Alhamdulillah dapat close semalam. Suami dia lah yang ambil. Saya buka untuk suami isteri tapi memang isteri tak bekerja. So dia memang fokus memang nak ambil untuk suami lah saja. Okay. Alhamdulillah. So jumpa dekat mana? Rumah? Jumpa kat rumah. Okay lah. Alhamdulillah lah dia okey. Dia pun dia work from home. Dia kata apa kan boleh jumpa kat rumah. Selalu biasa juga present kat rumah. Sejak ni dah jarang sangat present kat rumah kan. Okay. Ada apa? Siapa ada apa-apa nak tanya? Tuan Firdaus. Haji. Ya. Apa maksud present kat rumah jarang tu? Rumah klien? Kat rumah klien. Dulu selalu masa zaman dululah sebelum join sini kan. Tak tahulah. Masa PKP ni agak satu cabaran lah nak ajak jumpa face to face ni. Saya pun banyak ajak appointment pun dia orang akan guna, memang dia orang akan cakap PKP lah, takut kan. Saya pun sebenarnya itulah bila ajak online ni boleh tapi dia tak sama macam face to face lah kan. Betul. Okey. Tak ada apa-apa ya. Kita support Tuan Firdaus. 1, 2, 3.
We love you, we support you, we trust you, we support you. I love you all. Taufik Daus. Ya, Tuan Azlan. Dah tak ada ke kes yang macam itu lagi yang tak percaya yang kata ejen baru tu? Itu yang pertama kali dan belum ada lagi lah. Yang itu pun dah close lah tu. Dah clear dah. Kalau dah hari tu besar. Dah close dah itu. Berapa yang tu? Saya tak tertinggal. Yang tu 2,400 FIC. Ada akhirnya. Wah, Itu ajak Tuan Afian JFW sekalian. Kelak dia pun tak apa lah Afian kan. pun cerita kat dia. Cerita kat dia lah. Maksudnya sebab dia memang percaya pada Tuan Afian lah. Saya nampak lah dia percaya pada Tuan Afian. So tak apa, kita bagi dia jumpa Tuan Afian. Then Tuan Afian pun jelaskan lah. Benda ni kontrak dengan company. Bukan kontrak dengan ejen. So apa-apa pun akan berbalik kepada agensi lah. Kalau kata saya tak ada ke apa kan. So kita cakap terang je lah kat dia kan. So dia tak perlu risau lah benda tu. So dia pun jadi senang hati lah bila dengar benda tu kan. So Alhamdulillah lah, maknanya dia ada trust. Dia rasa dia dah buat decision. Rasa memang nak ambil. So Alhamdulillah lah dia ambil lah. Tapi banyak kes yang macam tu. Maksudnya yang saya jumpa lah, dia ambil atas dasar ejen. Lepas tu bila ejen tu dia tak puas hati, dia gagal hubungi ke ataupun ejen tu berhenti, dia pun berhenti ambil polisi. Bahaya kan? Betul tu. Tapi kita kena jelaskan macam tu lah kat dia nanti. Sebab kalau saya rasa lah, benda tu betul lah. Kadang-kadang, yelah, kita kena cerita yang terang lah kat dia. Dia pun biar dia faham lah apa situasi dia tu kan. Kadang-kadang klien ni dia tak faham konsep tu kan. Tu yang jadi macam bila klien dia tak ada ejen, dia jadi tuyang lah, macam tak tahu kan, tali tu putus lah kan. Tapi padahal dia dengan agensi sebenarnya, maknanya walaupun tak dengan ejen, dengan agensi masih ada. Macam tu lah. So saya rasa lepas ni pun kalau katalah ada masalah yang berfikir macam tu, saya akan jelaskan ayat yang sama lah. Okay. Betul. Okay. Sebab saya Jangan pun lupa rasa besar macam referral lah. Firdaus. Oh yang semalam Semualah. Semalam. Yang tuan tu itu hari saya malam tu saya nak buka puasa dah, saya tak sempat nak minta tu. Saya tu pukul nak cepat nak buka puasa dah tu. Memang dia pun tergesa-gesa. Saya pun tak sempat nak minta dia. Ada je alasan Tak apa dah. Saya boleh minta ke WhatsApp tu. InsyaAllah. So penting tuan-tuan untuk kita kurangkan kos prospek tu, kos prospecting tu dengan cara minta referral lah. Minta referral. Okay, thank you. Okay, thank you. Dah pukul 9 dah. Ada siapa-siapa lagi nak sharing? Tuan Syafiq pun tak ada sini. Mungkin dah start mantai lah kot ni. Orang Negeri Mantai ke Sembilan. pantai? Orang Negeri Sembilan. Dia mantai. Okay. Ada siapa lagi nak tambah ni? Dah pukul 9 dah kita. Kalau tak ada, saya rasa kita tamatkan aja sharing kita pagi ni. So esok on Raya kita nak kumpul pukul apa ni? Raya nak raya pukul apa? Nak kumpul Kita kumpul 5 minit ambil gambar sikit, pakai kita punya pakai baju raya, pakai songkok semua kan. Boleh? Apa raya pertama? Kita raya online. Tak beraya sekali. Tak beraya. Boleh kita boleh bincang. Ada Saya ramai tak pilih tu ni. Baju raya tak ada pun. Tak ada baju raya. Tak pakailah baju Melayu mana-mana tu. Kira baju raya lah tu. Boleh hari Isnin. Baju tahun lepas pun pakai kejap je. Boleh pakai balik. Tahun ni. Boleh kita raya online hari raya. Kita buat pukul berapa? Pukul 11 okey, pukul 11. 10 ke 11? Boleh lah 11. Tak Boleh, mana pun kan. Pagi tu kita nak kumpul dengan kat rumah makan-makan family. Boleh Pukul 11 tu boleh lah kot. Okey. Kita kasih meriah hari Khamis ni insya-Allah pukul 11 pagi online Zoom. Kita buat 5 minit je. Kita buat Zoom.
Pakai baju raya semua. Waduh. Boleh eh? InsyaAllah. Tak pernah dibuat lagi. Tak pernah dibuat orang lagi ni. Okey. Okeylah, saya serahkan kembali kepada Tuan Jan. Nanti Tuan Astian dengan Tuan Hajian je. Okey, Tuan Akif, mohon bacakan doa untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.